Bismillahirrahmanirrahim. Okay, diperingatkan kepada para hadirin agar berada dalam mode silence sepanjang sesi ini berjalan bagi memastikan kelancaran program, dan amat digalakkan agar para hadirin secara aktif bertanya maupun berkongsi pengalaman dalam ruangan Zoom chat dengan hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Zalina Muhammad Tahir. Yang dihormati semua barisan koordinator dan barisan ko-koordinator jaringan pembelajaran profesional Connecting Dots Learning. Seterusnya barisan pentadbir juga para guru yang turut sama hadir memeriahkan sesi perkongsian secara hands-on pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Jumaat, salam muhibah dari saya Cikgu Dalila selaku moderator anda bagi sesi perkongsian hari ini. Diperingatkan sekali lagi kepada para hadirin agar dapat berada dalam mode silence. Okay. Untuk makluman semua, bagi yang belum tahu, sesi perkongsian ini dibawakan khas kepada anda menerusi program Connecting Dots Learning di bawah pimpinan Dr. Amin bin Senin. Jadi pejam celik, sesi perkongsian telah pun memasuki siri yang ke-7. Jadi apakah tajuk baru kita hari ini? So tajuk perkongsian hari ini ialah, kita ada 2 slide dia cikgu-cikgu. Teachers collaboration to enhance teaching in time of pandemic, dan slide kedua ialah kaedah me reacting peoples at PDPR. Sebelum kita memulakan sesi perkongsian ini, mari kita lihat sekali impas apakah objektif program Connecting Dots Learning ini. Okay. So terdapat 4 objektif bagi perkongsian ini. So yang pertama, tujuannya adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran daripada guru-guru di seluruh Malaysia dan membangunkan kompetensi antara guru, meningkatkan keupayaan guru dan seterusnya membina jalinan dan jaringan berterusan. Hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Jadi peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma di mana peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian ini berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1,5 jam bermula pada pukul 3 petang hingga 4:30 petang. So perkongsian ini adalah secara hands-on, kita akan buat sama-sama di antara pembentang dan juga semua peserta. Dan di akhir slot, sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberikan di akhir sesi. Hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Alright. Diperingatkan semula kepada hadirin untuk berada mode silence dan yang paling penting secara aktif bertanya maupun berkongsi pengalaman dalam ruangan Zoom chat ini. So diharap para hadirin dapat terus berada hingga ke akhir sesi, kerana di akhir sesi ini akan ada diberikan link kehadiran untuk mendapat sijil penyertaan dan sesi bergambar. Okey, jadi baiklah, tanpa kita buang masa lebih lanjut, kita perkenalkanlah panel kita hari ini. Okay. Beliau ialah Cikgu Emily Syafirah Zamrud atau dikenali sebagai Teacher M. Okay. Boleh lihat daripada maklumat peribadi, beliau merupakan guru bahasa Inggeris dan pendidikan seni visual, dilahirkan di Alustar Kedah dan telah berkhidmat selama 16 tahun dalam pendidikan. So kali ini perkhidmatan beliau yang terkini ialah di SMK Alor Janggus Kedah, betul cikgu? Okey. Beliau telah berkahwin dan memiliki 3 orang cahaya mata. So antara pencapaian tertinggi beliau ialah beliau merupakan penerima anugerah pencipta konten digital. Okey, Cikgu Emily ataupun Teacher M merupakan guru digital peringkat negeri Kedah. Dan beliau ada YouTube channel iaitu English Math Possible with Teachers M. So terdapat lebih kurang 10,000 subscribers dalam masa 1 tahun. Alright, kami rasa seronok dan teruja nak dengar perkongsian daripada Teacher M.
So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menjemput Teacher M ataupun Cikgu Emily Shafira untuk memulakan sesi perkongsian anda hari ini. Bismillah. Persilakan Cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Dalila selaku moderator pada hari ini. Boleh nampak ya skrin saya dengan jelas? Jelas Cikgu, insyaAllah. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada koordinator Connecting Dots Learning, Dr. Zalina, barisan pentadbir, guru-guru pakar Connecting Dots Learning serta semua rakan-rakan guru yang saya kasihi. Pertama sekali, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dengan Connecting Dots Learning di dalam hands-on siri ke-7 bersama dengan saya Cikgu Emily Shafira binti Zamrud atau dikenali dengan panggilan Teacher M. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang ini untuk berkongsi serba sedikit pengalaman saya sendiri dalam menjalankan PDPR. Sebelum ni kita telah melalui 6 siri perkongsian bersama guru-guru pakar mempelajari pelbagai aplikasi dan platform secara atas talian. Seperti yang pertama Word Wall diikuti dengan Bluecurt, Classkick, Paddock, PBL secara remote learning dan juga Jamboard. Untuk hari ini, sesinya adalah agak santai, lebih santai aplikasi untuk hari ini. Saya akan berkongsi serba sedikit fenomena yang dihadapi oleh guru disebabkan oleh pandemik yang melanda dan beberapa kaedah yang saya praktikkan sendiri untuk membantu dalam menjalani PDPR. Saya akan bahagi presentation saya pada hari ini kepada 2 slot. Jadi jom kita mulakan dengan slot yang pertama. Semua dah sedia ke untuk slot yang pertama? Sedia? Okey, untuk slot yang pertama saya akan berkongsi bagaimana kolaborasi mempermudahkan kerja kita sebagai guru ketika pandemik ini. Okey, sebagaimana kita ketahui, guru adalah guru. Guru merupakan golongan pendidik yang terlatih untuk mengajar dan menyampaikan ilmu kepada murid-murid mengikut bidang atau subjek yang tertentu. Tempat guru sebagaimana yang kita ketahui adalah di sekolah, mengajar dan menyampaikan ilmu kepada murid-murid secara bersemuka. Mengajar adalah core business atau perkara teras bagi guru. No doubt all teachers are experts in their own field. Betul tak cikgu-cikgu? Semua cikgu mahir dalam bidang pengajaran masing-masing. Namun apabila berlakunya pandemik COVID-19, sesi persekolahan mula terjejas, persekolahan tidak dapat berjalan seperti biasa dan juga sekolah kerap kali ditutup. Guru-guru serta murid-murid mula beralih kepada persekitaran yang baharu, iaitu menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR secara atas talian. Ada juga yang dijalankan di luar talian. Guru mula cuba mengadaptasikan diri dengan persekitaran yang baharu. Ini merupakan cabaran yang besar buat cikgu-cikgu. Kan, nak tak nak cikgu perlu berganjak dengan menghadapinya dengan hati yang penuh tabah. Jadi sekarang ni terlihat ada sebahagian ibu bapa, maaf ya, sorry. Okay. Dalam keadaan ni, guru perlu kreatif untuk memastikan pelajar terus terlibat atau engage to the lesson. Kerana apa? Rumah telah menjadi bilik darjah. Dan bilik darjah sebenar telah bertukar wajah. Seperti yang kita dapat lihat tadi di sini ya. Pelajar ni berbaring di atas katil semasa kelas. But it's okay as long as they are willing to engage to the lesson. Betul tak cikgu? Melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan semasa PDPR. Ada sebahagian ibu bapa yang tidak mampu menyediakan komputer peribadi atau laptop kepada anak-anak. Jadi mereka cuba menggunakan telefon bimbit sebagai peranti semasa mengikuti kelas di atas talian. Kita lihat di sini ya, mereka menggunakan telefon bimbit sahaja.
Dan tak kurang juga yang disediakan dengan laptop sendiri, lengkap dengan lighting, mikrofonnya, earphone dan sebagainya. Ini bagi parents yang mampu menyediakan peranti untuk anak-anak. Dan tak kurang juga ada di antara ibu bapa yang sentiasa prihatin bekerjasama membantu anak-anak bagi memastikan pembelajaran dapat berjalan lancar walaupun anak mereka berada di rumah. Tetapi jangan pula kita lupa, ada juga murid yang tidak langsung mempunyai sebarang peranti atau kemudahan internet. That is why kita perlu menyahut hasrat transformasi sekolah 2025, that is education has to work as a community, di mana pihak pentadbiran, guru, PIBG perlu bekerjasama untuk membantu murid-murid yang memerlukan. Di saat ini, memastikan pembelajaran menyeronokkan adalah perkara yang paling penting diambil kira seperti hasrat yang terkandung dalam program transformasi sekolah 2025 juga, konsep kemenjadian murid melalui pembelajaran yang menyeronokkan. Bagi saya sekarang, achieving the objective adalah perkara yang kedua. Apa yang penting adalah murid seronok dalam mengikuti PDP dalam apa cara sekalipun. Itu yang lebih penting ya, murid seronok. Mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. Okay, kita dapat lihat sekarang, ramai guru yang put so much efforts moving forward towards digitalization in education. Mereka mula melangkah ke arah naratif yang baharu. Seperti dalam Connecting Dots Learning, kita ada ramai guru-guru pakar. Tetapi tak kurang juga guru yang masih merangkak dan tercari-cari apakah bentuk platform atau aplikasi yang paling sesuai digunakan supaya murid engage to the lessons. Ramai juga pihak yang mula menuding jari, menyalahkan guru itu dan ini. Guru mula dikritik, gagal mengendalikan kelas secara atas talian. Persoalannya sekarang, wajar tak guru dipersalahkan? Patut tak guru dipersalahkan dalam keadaan sekarang? Sebab ramai yang menuding jari, menyalahkan guru. Guru bukan juru kamera. Guru juga bukan pereka grafik. Guru bukan editor. Guru juga bukan pakar IT. Dan guru juga bukan pakar teknologi. Tetapi kita dapat lihat ramai antara guru yang berusaha mendalami ilmu dalam bidang digital dan cuba meningkatkan kecekapan sehingga mereka benar-benar mahir menggunakan platform serta aplikasi. Mereka faham dan menyahut hasrat yang terkandung dalam program transformasi sekolah 2025 supaya menjadi lebih kompeten dan beraspirasi tinggi. Tetapi bagi guru-guru yang masih kurang mahir, wajarkah mereka dipersalahkan? Wajar tak cikgu? Mereka keliru dengan pelbagai aplikasi atas talian. Ini bukan bidang guru. Ini sesuatu yang baru. Yes, it's about time for us teachers to reimagine. Kita kena membayangkan semula, membuat perencanaan semula. Apa yang harus kita lakukan supaya kita semua dan rakan-rakan guru yang lain dapat melangkah bersama-sama supaya tidak ada rakan-rakan kita yang ketinggalan dan merasa down, depressed melihat rakan-rakan yang lain bergerak pantas ke arah digital, tetapi mereka tidak. Hari demi hari, guru ditimbuni dengan pelbagai aplikasi atas talian. Berbagai-bagai, Word Wall, Jamboard, Flipgrid, Canva, Zoom, Padlet dan sebagainya. Ilmu baharu yang mereka rasa perlu dipelajari kesemuanya. Persoalannya, adakah kita perlu mahir kesemuanya, cikgu? Perlukah kita mahir kesemuanya? Dalam melangkah ke arah naratif baharu, dalam pendidikan, pada pendapat saya, my humble opinion, guru-guru tidak seharusnya bergerak secara individu atau bekerja berseorangan. We can't be jack of all trades.
Sebab in the end we may be master of none. Kalau cikgu nak jadi segala-galanya, in the end kita takkan mahir dalam apa-apa sekalipun. So we have to focus on certain skills or areas. Bagi saya, bagi pendapat saya, kolaborasi dapat menyelesaikan masalah ini. Ini merupakan satu kaedah cikgu bantu cikgu yang saya rasa dapat meringankan beban guru. Like what Steve Jobs said, great things in business are never done by one person. Okay, not done by one person. Tidak dilakukan seorang diri. They are done by a team of people. Okay, jadi kita perlu berkolaborasi, bergerak bersama-sama. Guru perlu memilih, fokus pada kemahiran tertentu sahaja. Kenapa saya highlight aplikasi Canva kat situ? Sebab saya memang banyak menggunakan aplikasi Canva. Jadi saya fokus pada Canva. Cikgu pun boleh fokus pada satu aplikasi yang cikgu mahir. Jadi guru boleh berkongsi kepakaran mengikut bidang kemahiran masing-masing. Cikgu-cikgu berkolaborasi dengan cara bergerak bersama ahli-ahli panitia. Ini cuma cadangan dan pendapat saya. Contohnya dalam satu panitia, guru-guru boleh bergerak dengan membahagikan tugas. Kalau kita tengok dalam film production pun, kita ada division of roles. Contohnya kita ada director, kita ada penulis skrip, kita ada editor, kita ada kru, kita ada makeup artist, pelakon pembantu, pelakon utama. Jadi semuanya melibatkan pihak yang berlainan, bergabung kebolehan dan kepakaran untuk menghasilkan sesuatu filem atau TV shows. Dalam hal ini, guru perlu banyak work together untuk memastikan kelancaran PDPR. Sama juga, guru juga perlu bergerak seperti yang saya mention tadi, where we work together seperti dalam film making. Okay, contohnya, cikgu-cikgu dalam satu panitia boleh berkolaborasi atau bekerjasama. Bagi cikgu yang lebih senior memang tak boleh dinafikan lah, macam kita tengok cikgu yang dalam gambar ni kan, cikgu yang lebih senior. Kepakaran mereka mempunyai kepakaran ataupun formula tertentu mengikut subjek yang diajar. Mereka mungkin kurang mahir dari segi digital, tetapi mereka ni tidak seharusnya diketepikan. Sebab ramai yang saya dengar cikgu-cikgu yang lebih senior nak pencen disebabkan oleh pendigitalan dalam pendidikan. Jadi kita masih memerlukan golongan guru sini ini untuk menyalurkan konten-konten yang penting. Oleh itu mereka ni boleh jadi guru A, menyusun konten-konten yang perlu difokuskan dan menyusun topik-topik yang perlu diberi lebih perhatian oleh murid. Seterusnya, dalam satu panitia, tentu ada cikgu-cikgu yang mahir dalam bidang grafik. Cekap menggunakan aplikasi seperti WordWall, Quizizz, Google Forms dan aplikasi game seperti Bluecurt dan Kahoot. Ini mungkin melibatkan guru-guru yang lebih muda. Saya rasa mereka ni boleh jadi guru B, membuat worksheets, lembaran kuis atau games dari konten-konten yang telah disalurkan oleh guru A tadi. Jadi guru A dah beri bahan, guru B boleh membuat lembaran kerja. Seterusnya, kita ada pula guru C. Guru C mungkin melibatkan guru yang kreatif dalam menghasilkan slide pengajaran yang menarik. Contohnya menggunakan Canva. Yang seperti saya buat sekarang ni, saya menggunakan aplikasi Canva, PowerPoint dan SlideShare. Jadi guru C boleh menghasilkan slide mengikut tajuk-tajuk atau topik yang telah disusun oleh guru A tadi. Jadi bahan dah diberi, cuma mereka fokus untuk membuat slide sahaja. Dan seterusnya kita lihat pula guru D. Guru D pula mungkin orangnya bijak mengendalikan kamera. Jadi dia boleh memilih salah seorang guru dalam panitia berkenaan untuk menjadi penyampai dan merakamkan sesi pengajaran mengikut topik yang telah disusun. Di sini cikgu boleh memilih dalam kalangan cikgu yang boleh membantu, contohnya dalam penulisan skrip juga. Okey, ini guru D. Dan yang seterusnya kita mungkin boleh ada guru E. Guru E mungkin berbakat dalam penyampaian, yang ada skills dalam pengacaraan. Saya pasti ramai guru yang mahir dalam pengacaraan. Jadi guru ni boleh sumbangkan kepakaran dalam bentuk
pengacaraan untuk menjadi host bagi video pengajaran yang dirancang oleh panitia. Contohnya kalau dalam satu panitia tu kita nak hasilkan satu video pengajaran, mungkin hanya untuk dikongsikan dengan pelajar atau boleh juga disalurkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Dan last kali kita ada guru F. Guru F pula mungkin mahir dalam membuat suntingan ataupun editing. Sudah pasti dalam satu panitia dia akan ada cikgu yang mahir membuat editing. Especially yang suka buat video sendiri. Contohnya seperti Facebook, TikTok dan sebagainya. Tentu ada yang mahir menggunakan Filmora, iMovie. Jadi sekiranya satu-satu panitia itu, contohnya jika tidak mempunyai kepakaran dalam satu-satu bidang, mereka bolehlah import pembantu dari panitia yang lain. Okey, ini cuma pendapat dan dari pengamatan saya sendiri. Mungkin daripada perspektif cikgu-cikgu, susunan tugasnya mungkin berubah atau berbeza. Okey, ini yang cuma saya suggest dan saya lihat daripada perspektif saya sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Mungkin inilah tugas-tugas yang perlu digabungkan oleh guru untuk get together, collaborate untuk menghasilkan untuk menghasilkan satu teamwork yang berkesan untuk kita berikan kepada pelajar-pelajar kita. Dan sekarang kita nak lihat hasilnya pula melalui kolaborasi ni, bagaimana hasil yang kita dapat. Hasilnya dari kerjasama antara guru, murid akan didedahkan dengan isi kandungan yang penting bagi sesuatu topik. Kerana guru A tadi telah menyusun mengikut keperluan pengajaran. Jadi guru A dah beri banyak bahan kepada guru-guru. Jadi bahan-bahan ini sangat bermanfaat. Jadi murid akan mendapat manfaat daripada topik-topik yang telah disalurkan tadi. Hasil dari kolaborasi ini juga, murid-murid akan dapat dibekalkan dengan worksheets, quiz, educational games yang menarik dan menyeronokkan. Seperti yang kita dapat lihat di sini, yang pertama ni, gambar yang pertama ni menggunakan aplikasi Canva, worksheets daripada Canva. Yang kedua, worksheets menggunakan word wall. Dan yang ketiga ni worksheets menggunakan Google Form. Jadi ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid, dan dengan adanya kolaborasi ini juga murid dapat menikmati slide pengajaran tanpa ada yang ketinggalan, sebab slides ni masih boleh di-share walaupun katalah murid tidak mengikuti Google Meet, Google Sessions dan sebagainya, guru masih dapat lagi berkongsi slides ni bersama pelajar. Okay, contohnya kita lihat di sini. Ini slide yang saya hasilkan melalui Canva. Okay, saya tanya di sini, what type of sport is this? A, scuba diving. B, bungee jumping. So what's the answer? So kita tengok apa jawapannya. Yes, it's scuba diving. Jadi slide begini akan menarik perhatian murid, dan saya pasti ada di antara guru-guru dapat menghasilkannya untuk panitia masing-masing. Dan hasilnya juga melalui kolaborasi ini, guru-guru dapat berkongsi video pengajaran yang dihasilkan bersama-sama untuk ditonton oleh murid-murid. Dengan adanya kerjasama dalam satu panitia, kita akan menjadi lebih produktif dan lebih banyak bahan interaktif dapat dihasilkan untuk anak-anak didik kita, dan bahan-bahan ini juga masih boleh diguna pakai walaupun kita telah kembali bersekolah seperti biasa nanti. Ya, jadi tak rugi, apa yang kita hasilkan ni masih lagi dapat diguna pakai walaupun pandemik berakhir. So I like to share here a quote by Paul J. Meyer saying that productivity is never an accident. It is always the result of commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. Jadi guru-guru kita perlu bergerak bersama. We need all your commitments to make this a reality. Dan juga kita perlu ada fokus dan perancangan yang bijak untuk memastikan matlamat kita tercapai. Kolaborasi di antara cikgu-cikgu akan membuatkan kerja menjadi lebih mudah, dan takkan ada dalam kalangan cikgu yang akan merasakan diri mereka ketinggalan di belakang.
Cikgu bantu cikgu by sharing materials and working together as a team seperti yang sentiasa diperkatakan oleh Datuk Dr. Amin Senin. Bahan yang dihasilkan boleh dikongsi sesama sendiri and don't be surprised melalui kolaborasi ini, cikgu yang mula-mulanya mungkin kurang mahir akan perlahan-lahan menjadi lebih mahir. Okay, sebelum saya beralih ke slot yang seterusnya, saya nak tanya cikgu-cikgu, sekiranya fasa pandemik berakhir, fasa pandemik berakhir, tentunya kita semua akan merasa seronok, bersyukur kerana dapat mengikuti persekolahan seperti biasa secara bersemuka. Betul tak? Semua akan merasa seronok. Dan fasa endemik akan bermula. Persoalannya sekarang, haruskah kita berpatah balik mengikuti cara tradisional atau melangkah terus ke arah pendigitalan dalam pendidikan? Let us together look at the bright side of it. Itu saja perkongsian saya untuk slot yang pertama. Jadi kita akan beralih kepada slot yang kedua. Untuk sesi soal jawab mungkin kita akan buat di pengakhir sesi ini. Dan saya akan teruskan kepada sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua, kita semua sedia maklum salah satu masalah yang dihadapi oleh guru adalah tidak mendapat penglibatan pelajar semasa PDPR. Masalah yang dihadapi adalah murid sengaja tidak mengikuti kelas atas talian, tidak respon pada persoalan yang diajukan oleh guru, tidak menyiapkan tugas, tidak membuka kamera ataupun mikrofon. Jadi untuk slot yang kedua, saya ingin berkongsi kaedah atau approach yang saya cuba sendiri untuk menarik minat murid supaya engage to my lessons. Masalah yang cikgu-cikgu hadapi adalah pupils refusal. Jika kita lihat pada tajuk-tajuk berita berikut, tangani segera isu murid lemah PDPR. Ramuan baharu elak keciciran pelajar. Bahan pengajaran efektif elak pastikan keberkesanan PDPR. Jadi kita perlukan new ingredients, ramuan baharu. Apa yang kita perlu lakukan? Saya juga melalui keadaan ni di mana murid-murid refuse to participate in the lessons. Memang sangat frustrating kan cikgu-cikgu kalau murid-murid tak join your lessons, and it is totally out of teachers control. Kita pun tak dapat nak kawal keadaan ni. Keadaan ni berlaku kerana tiadanya engagement, okay? So how? Bagaimana untuk mengawal murid-murid ni? Apa yang saya lakukan? Okay, apa yang saya lakukan adalah merapu. Ini adalah satu kaedah baru yang saya cipta sendiri, yang saya namakan merapu. Kenapa saya namakan kaedah ini merapu? Okey, kita sedia maklum, karakter murid-murid biasanya playful. Mereka memang suka pada benda yang merapu. Mereka akan jadi rimas kalau cikgu sentiasa serius, terlalu fokus pada PDP. Jadi kaedah merapu adalah kombinasi yang saya gabungkan daripada beberapa perkataan. Okey, perkataannya adalah me reacting pupils. ME represent me. R represent re. A represent acting dan PU represent pupils. Jadi kombinasi me reacting pupils ini, kombinasi daripada 4 perkataan me reacting pupils, wujudlah idea merapu. Di mana saya meletakkan diri saya bersama dengan murid, cuba menyelami apa yang mereka suka, saya buat apa yang mereka suka supaya mereka suka dengan saya. Okay, we have to make them love us. Merapu is a combination of fun learning approach. Okay, yang pertama adalah fun learning approach. Bermaksud cikgu mencari pendekatan yang lebih playful untuk menarik minat murid supaya engage
dan mahu melibatkan diri secara aktif semasa PDP. Dan satu lagi, reverse psychology approach yang bermaksud cikgu mencari pendekatan yang lebih playful, unconscious learning untuk menarik minat murid supaya engage dan melibatkan diri secara aktif di dalam PDP. Not just PDPR, juga kita boleh aplikasikan kaedah ini di dalam kelas bersemuka yang seperti biasa. Okay, salah satu kaedah fun learning approach adalah saya membuat aktiviti random race. Okay, bagaimana saya jalankan random race ni? Murid diberikan masa contohnya 10 saat untuk pergi mendapatkan sesuatu bahan berkaitan topik yang diajar pada hari itu. Murid yang paling cepat kembali semula ke skrin dengan bahan yang diminta, dialah yang menang. Okay, kita lihat di sini ya. Lihat jam, the timing, murid akan berlari. Show me, don't tell me. They just show, don't tell anything. Just keep quiet and tell and show the teacher. What did they get? Okay, so ini adalah contohnya. Okay, kita dengar. Cikgu boleh dengar tak? Tak dengar. Sementara Teacher M buat semula tu, mungkin kalau ada persoalan, cikgu-cikgu boleh tanya. Kita ada moderator yang mahir juga untuk membantu menjawab. Sebab ini teknikal, kita faham. Sebab saya dah tengok sebelum ni, memang saya dengar setiap words yang dipertuturkan dalam video-video tersebut. Mungkin ada kesilapan di mana-mana, tak apa, kita tunggu. We still have time. Kalau ada soalan ke apa nak kongsi ke, boleh dikongsikan. Barangkali ada pengalaman antara tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak berkolaboratif, kerana saya kira itu adalah idea yang sangat baik antara teacher A, teacher B sampai teacher E tadi. Kan? Sangat bagus. Kerana kemahiran masing-masing, kepakaran masing-masing tidak ada pada semua orang. Jadi setiap individu itu ada kekuatannya, tetapi kalau digabungkan antara guru-guru yang memang senior dengan guru-guru yang baharu, maka kita akan dapat satu hasil yang sangat bagus, kan? Tak adalah kerja kita terlalu penat, tetapi kita macam work smart daripada work hard. Bila kita work smart, hasilnya lebih baik dan berguna kepada semua orang. Kalau setuju, boleh je catat kat dalam ruangan chat tu, kata setuju. Atau cikgu-cikgu ada pandangan lain, kita sharekan sama-sama. Ada tak antara cikgu-cikgu yang masa dekat sekolah, yang you all di sekolah, memang buat cara macam mana Teacher M buat tadi? Dalam slot pertama, sharing session itu. Antara cikgu A, cikgu yang dah lama dengan cikgu yang baru, yang boleh buat editing, yang boleh buat boleh nak buat video, orang guru-guru yang muda mahir, contohnya kan. Ada soalan juga di situ. Dalila, adakah kita akan berbalik kepada traditional method dan mengakhiri norma pendigitalan ini selepas sekolah mula bersemuka? Soalan. Kalau saya akan kata tidaklah. Kenapa kita nak balik kepada tradisional? Kerana sedangkan kita dah boleh ke hadapan dengan lebih maju. Tetapi barangkali kita tidak boleh hapuskan keseluruhannya. Ada ketika-ketika cara pengajaran secara tradisional itu kadang-kadang masih diperlukan mengikut keadaan semasa lah. Ya. Apa pandangan Puan Moderator? Sama juga, Bismillahirrahmanirrahim, dengan pandangan Dr. Zalina.
Sebab bila kita dah pergi masuk ke pendigitalan, bukan saja dalam ruang lingkup PDP itu sendiri, tapi secara menyeluruh lah dari segi penyampaian maklumat. Mungkin sebelum ni banyak guna WhatsApp dan juga Telegram. Mungkin kita perlu pergi melangkah setapak ke hadapan menggunakan Google Site dan juga Google Classroom secara menyeluruh di semua peringkat sekolah. Dan itulah perkara yang kita perlu titik beratkan lah bagaimana untuk kita memperluaskan pendigitalan dari segi kemahiran kepada para guru lah. Okay, dan kesediaan guru untuk melangkah setapak ke hadapan, especially bagaimana guru junior nak support guru-guru yang senior. Balik. Dan guru senior nak membantu guru yang junior. Yes. Saya setuju dengan pendapat Cikgu Teacher Aisyah, hybrid or blended learning. Yes. InsyaAllah kita akan ada perkongsian tentang blended learning ni. Okay, sebabkan kita pun ada pelajar tingkatan 4 akan mulakan sesi secara 2 kelompok yang berbeza. Satu adalah kelompok secara bersemuka, satu secara PDPR di rumah. So blended learning adalah sesuai insyaAllah, dan kita mungkin pada peringkat awal ialah agak janggal. Kita selalu dengar tentang flip classroom. Even dalam SDPDPR pun tidak dinyatakan tentang blended learning ini. So tahniah kepada Teacher Aisyah kerana quote kat situ blended learning. Okay, tak semua orang tahu tentang apa itu blended learning dan apa bezanya dengan flip classroom. Okay. Dan juga untuk meneruskan pendigitalan, kita perlu banyak support Dr. Zalina dari segi wifi di sekolah, dari segi mungkin perlu ada smart board dan sebagainya, perlu ada banyak tajaan, tapi dia tidak boleh berlaku secara dengan cepat Tiba-tiba. dan tiba-tiba. So dia ambil masa lah, dan yang penting kita tidak cepat berputus asa. Itu yang paling penting. Sangat setuju, sebab bukan semua sekolah mampu untuk menyediakan kemudahan-kemudahan pendigitalan ini dengan begitu mudah, sebab memerlukan kos yang tinggi dan sebagainya, dan bukan semua sekolah mempunyai kemampuan sumber keuangan atau dana nak buat. Selain daripada mendapatkannya terus daripada pihak Kementerian Pendidikan. Jadi di sini juga adalah tanggungjawab bersama antara pentadbir dan guru-guru untuk duduk bersama-sama memikirkan dan berancang untuk mencari di mana boleh kita dapatkan mungkin daripada pihak-pihak luar dalam itu, sebab tadi kita kata community kan, kita dapatkan daripada NGOs kerana mereka ada CSR yang akan mereka laksanakan setiap tahun, dan itu pun kalau kita cepat mengambil peluang yang ada, ya, sebab mereka menyediakan. Cuma nak dapat itu kita kena rajin mencari ruang dan peluang. InsyaAllah sedikit demi sedikit sekolah kita boleh laksanakan pendigitalan ini dengan cepat dan menyeluruh. Ya, ya betul apa yang Dr. Zalina katakan, sebab kita akan ada isu kepada murid-murid yang berada di sekolah di pedalaman yang kurang diberi pendedahan disebabkan kapasiti fasiliti yang mereka ada. So apabila mereka masuk ke peringkat universiti di mana pendigitalan adalah satu norma yang biasa, maka pelajar-pelajar tingkatan 5 yang baru nak masuk ke alam pra universiti akan mengalami kejutan budaya, penggunaan Google Classroom dan sebagainya. So jadi adalah mungkin dia akan jadi satu cabaran yang besar kepada the next level punya education lah, educator di peringkat pra-university untuk mengajar daripada awal cara penggunaan. Itu akan jadi masalah. Assalamualaikum. Okay. Okay. Rasanya saya ada masalah dengan internet connection. Jadi bila I on the video, mungkin dia memerlukan data yang maybe a bit higher. Sebab saya dah try out pagi tadi tak ada masalah. Mungkin sebab memang tak ada masalah lain lagi. So rasanya video tu saya tak dapat nak on lah kan. Sebab bila saya try to on play the video tapi dia tak appear juga. So dia tak boleh pas pada Dalila. Dia jadi laggy. Mungkin nak pas pada Dalila. Kak. Kalau pas saya gunakan Canva, akak kena share akak punya itulah link tu. Saya cuba. Okay.
Link Canva, saya sharekan sekejap. Ataupun kakak boleh letak je link Canva kak dekat dalam chat ni. So share link sebagai viewer. Ya, share link sebagai viewer. Viewer. Sekejap ya. Oops. So nanti mungkin audience boleh merujuk kembali slide akak dan boleh dengarlah Ataupun everything macam ni yang lah, terlepas. untuk saya akan share link tu kemudian lah. Nanti Yes, bila boleh di juga. akhir sesi ni saya akan share, that means nanti audience akan nampak video ni lah. Lagipun video ni pun ada dalam my YouTube, so boleh refer kemudian lah kalau macam tu. Because of the problem kan, tak boleh buat macam mana. Okay, jadi kaedah ini memang okay, saya rephrase sikit lah yang tadi. Okay, salah satu kaedahnya adalah fun learning. Fun learning approach ni saya membuat aktiviti random race di mana murid diberikan masa contohnya 10 saat untuk pergi mendapatkan sesuatu bahan berkaitan topik yang diajar pada hari itu. Jadi siapa yang paling cepat kembali semula ke skrin dengan bahan yang diminta, dialah yang menang. Okey. Jadi contoh ni sepatutnya saya nak tunjukkan dalam video ni lah. Tetapi but the video cannot be play, unfortunately, minta maaf ya. Sebab kaedah ni memang sesuai untuk murid-murid terutama sekali di sekolah rendah. Saya walaupun sekolah menengah pun saya dah cuba dengan student saya. Mereka tak kisah pun walaupun tak dapat hadiah. As long as they can be the first one to appear kat hadapan skrin. Jadi seterusnya, selain daripada itu, aktiviti yang mudah, yang menyeronokkan, yang boleh cikgu jalankan adalah dengan bertanyakan soalan betul salah. Okay, jadi challenge seperti ini lebih mudah dijawab, so murid akan rasa lebih yakin untuk melontarkan jawapan. Okay, jadi cuba elakkan bertanya soalan yang complicated untuk dijawab. Murid akan tiba-tiba hilang dari radar, mic tiba-tiba tak berfungsi, data tiba-tiba boleh habis ataupun talian internet pun boleh tiba-tiba terputus. Jadi jom kita jawab sama-sama soalan ni. Okay, soalan dia, kombinasi warna biru dan merah menghasilkan warna ungu. Betul atau salah cikgu-cikgu? Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Betul. Terus pada Okay, chat. very good. Alright, I love that. Kita tengok jawapan betul atau salah jawapannya. Yes, jawapannya betul. Jadi cikgu boleh ajukan soalan yang lebih mencabar lepas itu. Tetapi seeloknya mulakan dengan soalan yang mudah dahulu. Seterusnya, yang saya jalankan adalah fun learning approach. Okay, fun learning approach. Okay, saya ada masalah juga ya dengan internet, dia video ni tak hidup. Okay, jadi saya jalankan virtual hangout. Saya akan membuat rombongan secara maya bersama murid-murid semasa waktu kelas. Tempat yang saya bawa mereka biasanya akan berkaitan dengan topik yang saya ajar. Sebagai contoh, jika saya mengajar tentang wild animal, saya akan bawa mereka melawat ke zoo atau national parks, dan jika saya mengajar tentang different parts of the world, saya bawa mereka melawat natural wonders. Contohnya seperti ini. Okay, ini pun saya tak pasti whether this video will be able to run or not. Ya, dia tak boleh juga ya, ada masalah. Okay, bila saya mengajar tentang pengangkutan, saya memilih membawa mereka ke Amsterdam sebab di sana ada pelbagai transport yang menarik dan berlainan dari yang murid-murid lihat di negara kita. Jadi the instruction is saya akan suruh mereka jot down the source of transportation you see in Amsterdam. Okay, jadi kita akan tour Amsterdam bersama-sama. Seterusnya sama juga, dia lihat river cruise. Dan juga tram, in Amsterdam ada tram. Okey, dan ini saya juga jalankan secara live session bersama student saya where I go and tour to the Portobello Market di London. Jadi saya gunakan channel virtual walk daripada YouTube. Kita boleh type virtual walk dalam YouTube dan kita akan dapat banyak tempat-tempat yang menarik where we can travel together. Actually dalam video ni saya memang, kalau boleh tengok video ni barulah boleh dengar segala instruction yang saya berikan pada students. Lebih interesting lah, tapi unfortunately hari ni video tak berjalan, which I do not know why. Minta maaf ya semua rakan-rakan guru. Ni macam Portobello Road ni.
Saya tunjukkan mereka apa kedai-kedai yang ada, and then what they can see there, and they have to jot down. Ya, ini juga contohnya. Okay, they can enter the shop and they can see so many clothings in the shop and they have to jot down the information. Yang ni pula, we travel on the roller coaster. Okay, roller coaster ride bersama-sama. So, sharing the holiday experience. Okay. Too bad ya sebab tak dapat tengok. Otherwise, you boleh tengok my live session yang saya buat bersama students. Alright, saya minta maaf atas keadaan ini. Dan seterusnya, fun learning, saya adakan kelas promotion. Okay, kita boleh buat kelas poster ataupun video promo. Selain dari itu, salah satu caranya ya. Okay, kita lihat dulu. Sorry. Okay, contohnya adalah video poster yang dihasilkan oleh rakan saya, Teacher Kavita. So she is inviting all the students to enter the class. Okay, welcome back to online classes. Ini poster, ini juga rakan saya, Cikgu Suhaila Wahida, dihasilkan highlight pada topik dan aktiviti yang akan dijalankan supaya murid lebih alert. Okay. Dan ini yang saya hasilkan sendiri, poster. Okay, let's learn about winter sports. So actually ada gambar kat sini snowboarding, people were doing the snowboarding here. Tapi tak boleh nampak video dia. Sangat menduka citakan. Okay. So jadi murid-murid akan look forward untuk menyertai kelas cikgu. Cikgu boleh repeat gunakan template yang sama berulang kali. Dan cikgu boleh tukar warna ataupun maklumat yang ada di atas poster tersebut daily. Contohnya kalau kali ini saya ajar let's learn about winter sports, mungkin in the next lesson kita akan tukar let's go shopping contohnya. And for the next one, aplikasi ini saya jalankan teknik reverse order, changing roles. Jadi students will take the answer and award the marks, give compliments. Bagaimana kita buat? Okay, this is a reverse psychology method. Okay, peranan saya sebagai teacher, saya beri kepada murid-murid. Kali ini bukan cikgu yang menyemak kerja murid, tetapi murid yang akan menyemak kerja cikgu. Jadi cara begini, cikgu kongsikan worksheets yang telah terjawab, yang siap dengan jawapan pada murid-murid. Kerja murid cuma menyemak jawapan, to just tick the correct answer, pangkah pada jawapan yang salah, beri markah dan juga beri compliments. Contohnya good job, try again dan sebagainya. Dengan cara ini murid akan merasa lebih teruja dan kurang terbeban kerana mereka tidak perlu mencari jawapan mereka, hanya perlu memastikan sama ada jawapan yang diberikan itu betul ataupun salah. Okey. Jadi inilah teknik changing roles. Actually ini pun ada live video yang cikgu-cikgu sepatutnya boleh lihat bagaimana saya carry out session ni. Tapi hari ni too bad semua video tak dapat nak dihidupkan. Okey. Maaf ya. Okay, so this is how the slides look like. Slide yang saya kongsikan dengan pelajar. We are changing roles. Your task as a teacher, take the answers, award marks and give compliments. Berdasarkan worksheets ni. Jadi worksheets ni dah tersedia dengan jawapan. Alright, dan seterusnya adalah kaedah reverse order juga. Teacher mutes. Melalui cara ini murid diberikan ruang sendiri untuk berbincang jawapan pada persoalan yang cikgu berikan. Cikgu cuma share pada skrin, murid berbincang sesama sendiri untuk mencari jawapan. Dan murid bentangkan jawapan. Guru cuma melihat dan membetulkan jawapan yang salah. Jadi less talking from the teachers means less boredom among pupils. Okey, ini videonya. Jadi ni pun cikgu perlu refer kepada saya punya video YouTube yang saya kongsikan bagaimana murid menjalankan sesi kolaboratif dengan kaedah teacher mutes. Dan seterusnya, ini adalah contoh
teacher mute activity juga yang saya jalankan. Listening test. Sebenarnya cikgu sepatutnya boleh dengar audio ni hari ni, tapi too bad je sebab memang tak dapat dengar dan saya tak dapat nak pasang audio pada hari ini. Listening test yang saya buat secara kolaboratif. Murid mendengar audio dan seterusnya mencari jawapan melalui perbincangan sesama mereka. Latihan ini juga sesuai untuk cikgu yang nak buat pentaksiran bilik darjah untuk ujian mendengar. Okay, teacher mute maknanya cikgu akan tutup kamera, tutup mikrofon, okay, dan murid akan berada di skrin dengan rakan masing-masing listening to the audio. Kemudian seterusnya they will refer to the next slide. Okay, berdasarkan apa yang mereka dah dengar, mereka akan jawab soalan di atas slides yang telah saya kongsikan sesama mereka. Okay, and saya juga akan berikan arahan di atas slides supaya mereka lebih jelas. Contohnya listening activity test 1. So it's written here, complete the worksheet and then submit your answer via Google Form. Jadi mereka akan berbincang berdasarkan video, audio dan video yang telah saya kongsikan tadi. Alright. Dan seterusnya ada lagi satu yang reverse order yang terakhir adalah class party. Okay, approach yang saya jalankan semasa sesi PDPR. Melalui aktiviti ini saya mempelawa murid untuk membawa tidbits untuk mengunyah bersama-sama semasa di dalam kelas. Saya sebut tidbits cikgu sebab dalam sekolah saya tu sekolah pinggir bandar, sekolah kampung. Kalau tak sebut tidbits, mereka akan bawa gulai ikan temenung ke laksa atau sambal belacan masuk ke kelas. So I have to say tidbits. Tidbit maknanya mungkin makanan yang lebih ringan, okay? Jadi tetapi bukan setiap masa, not in every lesson. Saya akan pilih tajuk-tajuk yang ada kaitan dengan topik pemakanan. Okay, so breaking the rules is always fun among pupils, especially when teachers allow them to do so. Jadi sebab dalam kelas dia orang tak boleh bawa makan, tapi dalam kelas bersama saya, bersama teacher M, they are allowed to bring food at particular time. Jadi ini contohnya, okay, contoh saya akan hantar dulu video promo cookies lesson. Contohnya bila saya mengajar tentang restaurant review, saya akan suruh murid-murid bawa chocolates atau cookies ke dalam kelas. It's like this. Sebenarnya ni ada video tapi video tak boleh nak hidup. Okay. And then dan juga jika saya mengajar tentang healthy eating atau ways to stay healthy or ways to keep fit, saya akan suruh mereka bawa buah-buahan, fruits, for more juicy lessons. Jadi dengan cara ni murid akan rasa lebih tertunggu-tunggu untuk ke kelas sebab nak bawa masuk makanan ke kelas. It is also considered an unconscious approach. Okay, ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat buat semua rakan-rakan guru pada hari ini. Okay, jadi saya lakukan apa yang murid suka. Jika murid suka dengan kita, mereka akan suka belajar dengan kita. Jadi cikgu pun lakukan apa yang murid suka. Kerana jika murid suka dengan kita, mereka akan suka belajar dengan kita. Sekian, terima kasih. Dan saya akan serahkan semula kepada moderator kita, Cikgu Dalila, untuk meneruskan dengan sesi soal jawab. Tapi sebelum tu saya akan kongsikan, highlightkan, saksikan minggu depan sesi indahnya PDPR dengan Canva bersama Cikgu Nur Azalina binti Abdul Razak. Dan saya serahkan semula kepada moderator, Cikgu Dalila. Terima kasih Kak M, Teacher M. Okay, so banyak perkongsian daripada Teacher M sebenarnya. Tadi Allah, perjalanan hari ini banyak cabaran. Mungkin Teacher M boleh sharekan link Teacher M punya Canva supaya guru-guru ataupun yang berada dalam slot hari ini boleh tengok kembali apa yang Kak M apa yang Kak M cuba sampaikan dan so hopefully boleh jadikan dalam bentuk template lah, sebab to be honest semua orang akan rasa bila tengok video yang bergerak bersuara sambil-sambil Kak M bercerita, orang nak gunakan sebagai template sambil-sambil belajar-belajar Canva ni kan, kita boleh main-main sikit.
Buat kaedah Canva. Jadi minggu depan bila kita mengikuti Canva Canva punya hands on session, jadi kita akan dapat idea bagaimana penghasilan slide tersebut. Okay, so saya rasa saya nak buka soalan kepada para audience. Mungkin para audience sendiri dah melakukan pelbagai aktiviti sepanjang PDPR, macam mana nak make sure pelajar-pelajar engage dalam kelas. Mungkin kita kat sini, saya sendiri pun taklah berapa mahir kan, sebab kita bermain dengan kehadiran murid juga. Okay, tetapi dengan perasaan tidak give up seperti yang Kak M share, kita boleh kita kena meraihkan walaupun satu atau dua orang murid dan teruskan semangat tu supaya segala kreativiti dan idea semangat yang kita ada, para cikgu ada, tidaklah terkubur. So jadi kepakaran tu dia tak jadi macam tertutup lah. Kita tak nak keluarkan diri kita disebabkan participants yang kurang. Okay, so jadi mungkin cikgu-cikgu lain boleh share macam mana cikgu menjalankan PDPR untuk murid-murid boleh engage dalam kelas masing-masing. Dan to be honest, pada pendapat saya, penggunaan aplikasi ni bukanlah satu perkara yang kita perlu emphasizekan macam kita perlu guna ini, pasti anak murid akan join in, akan confirm penuh punyalah kehadiran. Tak mungkin lah macam tu cikgu. Ada sahaja cikgu-cikgu sebenarnya yang saya sendiri tahu dan maklum, dia hanya menggunakan Gmeet semata-mata. Gmeet semata-mata dan Google Slide. Daripada awal PDPR sampai sekarang dia memang tak pernah guna Google Form, tak tahu guna Classkit, memang dia tak tahu. Tapi penglibatan pelajar B40 dia adalah 2 orang je tak hadir dan 2 orang saja yang tak hantar. Okay, di mana bagi saya sangat amazing lah. Okay, so sangat amazing. Dia boleh melakukan 5E dalam pembelajaran, EDP dalam pengajaran, dan to be honest, ramailah guru-guru di luar sana walaupun dari segi pendigitalan bukanlah belum lagi sebagai satu kemahiran, tetapi kemahiran yang saya nak belajar, mungkin cikgu-cikgu boleh share lah kemahiran pedagogi cikgu tu. Macam mana cikgu boleh buat anak murid cikgu tu sampai begitu aktif dalam PDP tersebut. Mungkin cikgu-cikgu boleh share kan. Ataupun di mana-mana perkongsian Cikgu M yang spark cikgu-cikgu punya macam perhatian, ni first time saya tahu. Ada virtual walk dekat YouTube. Ada elemen video. Mungkin cikgu-cikgu boleh bertanyakan dalam sesi 30 minit ini untuk kita orang share lah sedikit kalau cikgu-cikgu nak tahu. Okay, jangan lupa kepada para peserta untuk klik Google Form. Okay, klik Google Form ini untuk mendapatkan sijil penyertaan. Ada tak agaknya caranya Teacher M untuk kita dapatkan balik apa yang you kongsikan video-video tadi, sebab saya rasa sangat rugi tak dapat tengok. Sebab saya dah tengok sebelum ni kan, jadi saya rasa sangat excited kalau ada tak caranya within this few minutes ni, kalau kita boleh dapatkan siapa nak tolong bantu kita ke, kalau kita boleh tengok sikit pun dalam keadaan momen yang you tak perlu cakap tapi video tu yang berjalan. So kita nampaklah dia bergerak. Actually saya boleh try to find out sebab mungkin daripada setting tadi, sebab saya dah try pagi tadi without external microphone. Lepas tu bila saya pasang external microphone tu mungkin dia ada dekat situ, dia ada konflik, saya tak pastilah kan. Tapi what I can do now, maybe I can search for ways to betulkan balik audio setting. Mungkin kalau boleh saya akan try share semula. Okay. Yes. Sebab kita ada masa lagi, insyaAllah. Okay. Moderator dia akan moderator. Mungkin sementara Dr. Zalina mungkin boleh handle the session. Saya akan cuba try to find out kalau boleh solve the problem sekejap. Okay. Alright. Tak apa, kita tanya sambil tu cikgu-cikgu yang lain mungkin, sebab kita tengok Dalila boleh tengok beberapa sharing cikgu-cikgu kat kita sini. Ada yang cakap tengok ya dari atas lagi, fun learning. Okey, ni yang Dalila kata. Apa yang cikgu cakap? Saya nampak kat sini perkongsian yang sangat menarik. Virtual walk boleh digunakan dalam pelbagai mata pelajaran, contohnya sejarah.
agar mata pelajaran ini menjadi lebih menarik. Selain virtual work, cikgu boleh guna Padlet. Tu pun akan ada orang yang mengajar dalam sesi CDL hands-on akan datang. Macam mana pelajar-pelajar boleh detect tempat-tempat menggunakan Padlet. Tu pun salah satu apps yang kita akan ajar. Okay. So banyak sebenarnya kita boleh berkongsi bersama dengan cikgu-cikgu di sana. Okay, Dr. Zalina, tentang kolaborasi ni kan, antara cabaran dah yang saya mungkin boleh perkatakan tentang bila cikgu-cikgu yang ada kelas yang multi level. Dia lah ajar tingkatan 1, dia lah ajar tingkatan 4, tingkatan 5 dan pelbagai subjek. So jadi untuk menghasilkan kolaborasi yang mantap, pelbagai perkara lah yang saya rasa perlu disusun atur balik. So jadi apa pendapat Dr. Zalina lah sendiri? You bagi contoh dulu, berbagai perkara yang boleh disusun atur tu apa pada pandangan you? Pada pendapat saya, satu dari segi pengalaman mengajar kepada dan juga skop bidang. Ada guru yang bidang dia adalah bidang matematik. Ada teacher Aisyah ni mengangkat tangan tu Dr. Zalina. Oh, okey. Teacher Aisyah. Silakan. Ada teacher Aisyah mungkin boleh unmute untuk. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya saya Teacher Aisyah. mencelah sikit. Saya ada 2 pertanyaan untuk Teacher M. Yang pertama, seperti biasa kita tahu cikgu-cikgu ni sibuk ya, dan juga cikgu-cikgu lah juga yang jadi makcik kantin, jadi cikgu untuk anak-anak. Jadi bagaimana Teacher M menguruskan masa untuk menyediakan semua bahan PDP yang menarik ya, terutamanya yang diupload ke YouTube. Yang kedua, bagaimana pendapat panel ataupun Teacher M ya, sebab kita dah nak buka sekolah. Jadi ada guru-guru yang akan mengajar 2 alam, maksudnya yang mengajar secara bersemuka dan juga ada murid yang akan PDPR di rumah. Jadi ada cara-cara yang efektif untuk membantu kami guru-guru yang menghadapi masalah ini nanti. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Tadi cikgu apa yang bertanya? Maaf ya, saya tak sempat nak tengok, tadi sibuk menguruskan yang saya punya. Aisyah. Cici Aisyah. Jadi pertanyaan cikgu tentang kita cikgu sangat sibuk dengan tugasan di rumah, tugasan di sekolah dan sebagainya. Jadi bagaimana saya menguruskan masa untuk menghasilkan YouTube channel? Saya sebenarnya memang saya akui lah, memang sangat very is full of task, banyak perkara yang perlu dilakukan secara bersendirian sebab saya menulis skrip sendiri, skrip untuk video pengajaran saya, kemudian membuat rakaman video dengan dibantu oleh suami saya dan juga anak-anak saya. Editing pun saya buat bersama-sama dengan suami saya dan anak-anak saya. Cumanya sebab itulah saya ingin menggalakkan guru-guru to work together, to collaborate, working together as a team. Jadi perkara ini akan memudahkan lagi guru-guru. Tetapi apa yang saya buat untuk setiap satu video yang saya hasilkan tu, saya jadikan ia satu integration of skills. Contoh, satu video boleh digunakan untuk 2-3 mata pelajaran, 2-3 skills. Contoh kalau saya mengajar dalam bahasa Inggeris, bila mereka menonton video tu, melalui video yang sama mereka akan menjawab soalan berbentuk speaking where they have to do presentation based on the video. Kemudian untuk listening skill mereka akan mendengar daripada based on the video information dia orang akan catat. Dan juga untuk writing skills berdasarkan video yang sama mereka akan menulis essay. Jadi saya tak perlu menghasilkan terlalu banyak video. Saya wujudkan integration of skills. Ya. So saya harap saya menjawab soalan, tapi memang very burdening and full of a lot of work to do untuk menghasilkan satu-satu YouTube channel, dan saya pasti ramai cikgu-cikgu di sini juga yang menghasilkan YouTube channel sendiri dan mereka tahulah macam mana proses kerjanya ya. Jadi that's why saya harapkan kita ada collaboration antara guru. To be honest, saya sangat setuju dengan perkongsian Teacher M sebab memandangkan pada tahun awal 2020 PKP tu, itu pengalaman diri saya sangat lajulah nak sediakan bahan daripada from scratch. Sebab kita ada kelas mungkin 1 minggu 1 atau 2 kelas.
So kita perlukan 2-3 hari untuk fokus satu-satu video dengan satu-satu PowerPoint yang kita buat from scratch lah. Tetapi bila kita bertukar jadual waktu yang sama dengan waktu sesi bersemuka, ialah tu burdening sekiranya tidak ada kolaborasi. Sebab kat situ macam Kak M katalah 6 tugasan dalam satu, mungkin bukan 6, bila kita berada di rumah, kita lah ibu, kita tukang masak, kita tukang kebun, tukang semualah, segala tukang kita. So jadi memang burdening, so jadi terpaksa stop. So jadi macam Kak M cakap lah, bila kita stop, so there are so much kepakaran guru tu tak boleh nak dipolish lebih ke depan. Kita sukar untuk bantu, sedangkan kita pun terpaksa bantu diri kita sendiri. So perlukan banyak bagi pendapat saya, perlu keprihatinan kepada pihak atasan juga dan juga kebijaksanaan pihak pentadbir untuk menyusun semua ni lah. Allahu a'lam. Ada daripada Dr. Amin pun angkat tangan. Allah. Ya, sila Dr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Dengar jelas. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi dengar. Waalaikumsalam Dr. Amin. Quite interesting. I just follow from the beginning. Congratulations lah Cikgu M. Quite menarik. Tapi my pertanyaan ni is a bit technical. Sebab tadi during your presentation kita ada masalah technical glitch. Technical glitch tu kita tak tengok yang video tu. Saya pun tunggu-tunggu juga video tadi tu. So my question is, during your session with the student, do you have any technical glitch? To how you overcome the technical glitch with the students? Okey, untuk technical problem macam ni ya, doktor. Actually saya tak pernah menghadapi lagi technical problem seperti ni sebelum ni. This is my first time. That's why I am kind of panic juga sekarang ni sebabnya saya tak pernah menghadapi. Sebab saya biasanya saya menggunakan aplikasi Google Meet, platform Google Meet. Saya tak pernah menghadapi. Setakat ni apa presentation saya buat memang successfully done. Tapi itulah hari tu masa saya buat dengan dengan Dr. Zalina, it was okay. Tapi hari ni suara tak keluar. In fact saya dah cuba pagi tadi. Okay. Jadi okay. Ya. So kalau ada masalah, katalah, do you have any experience with the student technical glitch? So how you overcome the problem? Okay. Saya akan biasanya katakanlah my suggestion lah, kalau katalah cikgu-cikgu menghadapi technical glitch semasa mengajar di atas talian, cikgu boleh cuba beralih kepada kepada bahan yang lain. Contohnya bahan yang tidak dapat ditunjukkan kepada murid, kita boleh tukar kepada bahan yang lain, shift to another things. Tapi pernah juga saya buat begini. Yang pernah saya hadapi begini. Saya terkeluar daripada Google Meet where saya tertekan end sessions. Jadi kita mula semula. So we start all over again. Ataupun masalah tak boleh present mula semula. Macam hari ni pun saya cuba mula semula, tetapi walaupun saya mula semula, untuk slideshows okey, tetapi untuk audio tak dapat. Saya tak pasti kenapa audio tak dapat keluar untuk hari ini. Pernah tak dalam you punya session, you bagi whether the video or the audio or any material beforehand, before the session? Beforehand, ya. Yes, memang macam contohnya saya akan buat teknik asynchronous. Teknik asynchronous ni adalah kombinasi teknik secara atas talian dan di luar talian. Sebabnya penggunaan data akan rugi sekiranya murid menonton video YouTube di atas talian. Kita tidak seharusnya menunjukkan Google Meet di atas talian kepada pelajar kerana dia akan makan banyak data. Jadi apa yang saya lakukan, saya akan share video terlebih dahulu kepada pelajar melalui WhatsApp ataupun Telegram. Mereka akan menonton video itu terlebih dahulu. Setelah menonton video itu, barulah mereka akan move kepada latihan yang saya berikan juga secara di luar talian. Saya akan berikan dulu latihan di luar talian. Mereka akan jawab soalan dan kita akan adakan Google Meet at the last 15 minutes of the sessions. 15 minit terakhir baru kita akan berjumpa di YouTube. Waktu tu saya di Google Meet, dan waktu tu lah baru saya akan tanya, have you watched my video students?
Did you understand? Do you have any problem? Dan seterusnya saya akan tanya mereka tentang worksheet yang telah saya berikan, latihan, dan kita akan berbincang jawapan. So that is how I conduct my lesson secara asynchronous. Maknanya kombinasi antara online dan offline. Okay, good. My next question to Zalina, because masa permulaan tadi kita ada discussion tentang Cikgu Dalila sebut juga, siapa sebut tadi, apa itu hybrid, Teacher Aisyah, Cikgu Teacher Aisyah, hybrid dan juga apa itu flip classroom tu kan. Mungkin untuk Zalina, I'm just curious dari sikit aturan sekarang ni, bila buka sekolah Cikgu, ni. okey, Dr. Amin, Alhamdulillah. Saya rasa saya dah dapat dengar bunyi audio daripada video saya sekarang. Boleh. Okay, Ya. Jadi Go, saya boleh kongsikan, okey, yang ni yang fun learning race, random race yang saya share tadilah, murid perlu pergi mendapatkan bahan yang diminta oleh guru. Okey, siapa paling cepat dia menang. Okey, this is how I do it. Cikgu boleh memberi murid-murid masa 10 saat untuk pergi dapatkan makanan sihat yang ada di dapur rumah mereka. Murid akan lebih excited untuk memastikan mereka yang paling pantas dari rakan-rakan yang lain. Okey, jadi ini salah satu teknik lah yang saya hasilkan dan memang murid, and then I suggest to the school teachers from my son school, sekolah anak saya to do it, because saya mengajar sekolah menengah. Sekolah menengah ni kadang-kadang dia malas nak bergerak sikit, budak yang lebih besar kan. Kalau murid yang lebih kecil mereka akan seronok dengan aktiviti ni. Ni yang ni kombinasi. Okey, sekarang saya akan share yang ni saya dah share tadi. Okey, ni yang virtual hangouts. Okay, virtual hangout, saya akan bawa mereka secara field trips, rombongan secara virtual. Okay, so jadi saya akan elaborate. Okay, what can you see? Okay, please jot down. So do you wish to go to Amsterdam? And then dia orang akan jawablah nanti. Dia akan catatkan apa source of transportation yang ada di Amsterdam. And then ini, okey, yang ni saya akan tunjukkan saya punya live session bersama student saya. How I conduct the session. Okay, for our virtual activity for today, I want you to jot down what are the things that you can see at Portobello Market. Okay, this is Portobello Market in London. You see? They have lots of shops by the roadside. Okay, later we will see. You can join. Ni see we call that. Okay, the sign here, Portobello Road. W11 is the postcode, the address of the street. See, I used to take picture here. Ni. Okay, so we can walk. Not many cars. Very peaceful. People are walking around. Usually people would come here in the morning. Dia ada banyak jual benda antik. Just now I want to tell you, they're selling all the antique stuff, the art and crafts. Baju ni all the used item. You see the blazer, the jackets, the muffler, and the boots there. So if you love to collect used items, you can come to Portobello Market. So hampa boleh tulis ni, jot down their blazer, jackets, hats, the things that you see in the market. Okay, this lesson is about vocabulary. I highlight once again. It's about vocabulary. Okay, what are this? Ni apa ni? So I cakap Kedah lah sikit ya Datuk, hampa semua kan, because I'm teaching. So semua cakap lorat Kedah semua terkeluar. Kena mix, because my school ni sekolah di luar bandar. Okay. Dan ni pula we experience the roller coaster. And down. Okay. Okay. Have you ever tried going on a roller coaster before? Yes. Yes? Kat mana ada roller coaster? Okay. Okay, dan ni pula class promotion. I think kejap ada yang satu tu.
Class promotion saya dah tunjuk tadi. Ni the video ni. Okay, so I will show them the video of the snowboarding to attract them to come to class. Ini changing roles where I would become the pupil and my students will become the teacher. Jadi saya akan beri bahan yang telah ada jawapan, mereka akan check, beri markah dan beri pujian, compliments. Okay, contoh saya akan tunjuk live session. Okay, the task for today is that you would have to become a teacher and I am your student. So I have answered the worksheet. You can see there all the answers, number 1 until number 8. Your task is to, the first one is to take the answers. Very good. And then you have to award marks. Okay, if I got all correct, you put there 8/8. If I make mistake, I make 2 mistakes, you put there 6/8 at the score here. And you can give compliments. Excellent, good job, try again, or a good try. It's up to you, or you have your own comments. Alright, do you understand? Do you understand, class? Yes. Okay, so your task is a reverse order activity, changing roles. You jadi teacher, I jadi pupils. Jadi ini salah satu cara yang saya buat lah, changing roles. So diorang akan rasa kurang terbeban, student diorang akan rasa lebih teruja, dia rasa diri dia macam cikgu. Jadi diorang memang suka aktiviti ni sebabnya dia tak payah nak pening kepala cari jawapan. Teachers have given the answer. Tetapi kat situ wujudnya unconscious learning. Sebenarnya mereka belajar, mereka tidak sedar. Because they are marking. Ada jawapan yang saya berikan memang jawapan yang salah. So they have to identify. Okay, this is the worksheets that I've give to them. Yang ini slides lah yang saya tunjukkan on the screen kepada mereka. Dan ni contoh teacher mutes, di mana saya tidak akan bercakap, saya akan off my camera, saya akan off my mic. Mereka akan jalankan aktiviti secara sendiri. Instead of murid yang menutup mic dan kamera, kali ini cikgu yang menutup mic dan kamera. Berikan mereka masa lebih kurang 10 minit untuk berbincang sesama sendiri. Collaborative learning. Cara ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berkongsi pengetahuan dan maklumat sesama mereka to develop higher level thinking skills. Di akhir perbincangan, murid akan mempersembahkan maklumat yang diperolehi kepada guru. Tetapi jangan meminta terlalu banyak. As I mentioned earlier, cikgu jangan terlalu demanding. Cukup sekiranya seorang pelajar memberi 1 atau 2 maklumat yang diperolehi. Jadi dalam bentuk latihan ni kita tidak boleh minta terlalu banyak dengan students where you don't request a lot of things. Kita minta mereka jawab 1 atau 2 soalan. That means one student will throw 1 or 2 answers only. Kalau kita suruh buat presentation yang panjang, diorang takkan buat dan they will just get rid from the Google Meet terus. Senang je kan? Just off the mic, off camera or just end the session. Okay. Dan ni external exam train. Ini instead of murid yang menutup. Okay. External exam ini adalah trainer. listening activity. Unit 8. Listening. Open questions. Exercise 6. Lindsay Jacobellis is a famous American snowboarder. She's from the town of Stratton in Vermont, a state with lots of snow. Probably because of this, Lindsay started snowboarding when she was a child. She won her So jadi diorang akan dengar based on the audio yang didengari tu, dia akan discuss jawapan di sini. Okay, secara kolaboratif. Jadi saya akan tanya seorang mungkin 2 soalan sahaja, then move on to the next person. Jadi tak ramai yang perlu jawab, but it's okay, they are still learning. Dan this is the instruction saya bagilah. Jadi I think I've shared all. Okay, yang reverse order ni class party. Okay, akan sharekan video yang. Okay, so dia akan ada motion video di sini lah. So dia akan look forward
Kalau dia tengok, oh makan coklat, I look forward to, they will try to get the chocolates to be there on class with the chocolate along with the cookies. Ya. Lepas tu ada yang tanya saya lah, teacher esok kena bawa apa pula, nak makan apa pula? Then the next one, so they will bring the fruits to the class. Jadi kalau boleh saya suggest janganlah suruh bawa like junk food yang tidak sihat. Teacher can choose lah apa bentuk makanan yang lebih selamat dimakan, more healthy. Ya. Yeah. Jadi itu saja. Terima kasih. Jadi saya repeat yang miss tadilah, yang video yang tak dapat ditayangkan tadi. So ada apa-apa soalan daripada cikgu-cikgu? Or anything you like to share? Mungkin yang cikgu nak kongsikan, yang cikgu jalankan dengan pelajar-pelajar di sekolah? Saya rasa tadi sebelum ini Teacher M ramai dah guru yang dah menulis di ruangan chat tentang pandangan-pandangan mereka semasa kita berhadapan dengan tak dapat dengan suara tu kan. Saya rasa mereka jelas dengan perkara itu. Kalau ada soalan lain boleh diutarakan. Kalau tidak, saya rasa saya nak ucapkan juga lah selamat datang bersama-sama kita. Selain dengan berada dengan kita Datuk Dr. Amin Senin, kita juga ada Dr. Mustafa Abdul Majid bersama-sama hari ini. Alhamdulillah Dr. Mustafa pun ada. Saya rasa masalah itu tadi bukan perkara yang pelik lah berlaku, sebab ini memang kemungkinan berlaku itu memang boleh terjadi. Cuma barangkali kita akan ada plan B. Sekira keadaan ini berlaku, kita dah ada plan B untuk atasinya, insya-Allah. Kalau ada soalan yang lain daripada rakan-rakan, dipersilakan. Cikgu-cikgu juga kita dah sertakan di ruangan chat link kehadiran untuk hari ini, sebab kita dah ambil masa lebih 1.5 jam dan ambil catat untuk link itu supaya cikgu-cikgu akan dapat sijil untuk sesi kita pada hari ini juga. Mungkin Datuk ada apa-apa pesanan lagi, atau Dr. Mustafa silakan. Saya tak ada. Anyway, congratulations Cikgu Emily dan juga rakan-rakan yang lain. Cuma soalan saya tadi tu, saya nak tuju pada Dr. Zalina. This is quite interesting because bila PDPR ni sekolah dibuka ni, one of the thing dalam perbincangan tadi kita katakan bahawa moving forward actually we are adopting the hybrid learning. And the hybrid learning, that mean one of the thing is the digital lah. Cuma dalam kita punya perkeliling tu, I remember last time before the pandemic, the BYOD bring you on device itu, saya perlu di revise balik lah, saya tengok yang itu, sebab betul. Saya tak tahu setakat mana dia punya status setakat ni, sebab I think this is the first thing yang dia kena revise, sebab tak boleh lagi macam dulu lah. I don't know. Saya rasa kalau sekarang kan Datuk, kat sekolah-sekolah kita masih lagi tidak membenarkan anak-anak didik kita bawa device sendiri. Betul tak cikgu-cikgu? Tak boleh kan? Masih belum boleh dibenarkan lagi, kecuali tab yang memang rupa betul-betul laptop tu. Kalau telefon pun saya rasa tak dibenarkan lagi. Kan? Kalau boleh respon dari cikgu-cikgu yang ada. And this thing yang saya rasa kita kena fikir dan buat perubahan. Betul Datuk? So what do you think, guru-guru, kawan-kawan kita ni? Dr. Zalina, Dr. Amin, untuk makluman sebelum ni pernah ada survey kepada para guru, ibu bapa dan guru-guru di asrama penuh tentang membawa gadget ke sekolah selepas sekolah bersemuka. Tetapi survey tersebut sekadar survey lah dan tak tahu apa data yang diperoleh. So mungkin daripada data tersebutlah kemungkinan besar akhirnya tidak dibenarkan gadget dibawa masuk. So saya sebenarnya pun take note juga tentang isu tu. Sebab bila ada arahan tak boleh bawa pula. Okay, jadi macam terpaksa balik ke zaman sebelum pandemik.
Memang betul. Setakat inilah, especially sekolah harian biasa tidak dibenarkan. Kalau sekolah asrama penuh, saya kira phone masih boleh dibawa, boleh dibenarkan. Tapi penggunaannya pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau sekolah biasa, bukan setakat laptop yang boleh dibawa. Tak boleh dibawa. Telefon pun masih tak boleh bawa. Dan ini satu perkara yang perlu ditengok semula lah. Mungkin perlu ada amendment, perubahan kepada BYOD tadi, Datuk. Kalau tidak, nak harapkan kat sekolah punya tab yang ada di sekolah atau kemudahan-kemudahan laptop kat sekolah, kita banyak sekolah yang tak ada, tak cukup. Kalau ada pun tak cukup. Jadi macam mana nak sebarluaskan dalam kalangan murid yang ramai dekat sekolah? Kan? Mungkin kalau boleh bawa tab sendiri, murid yang mampu boleh bawa dan membantu. Saya itu pandangan saya lah. What do you think, teachers? Pendapat saya lah, Doktor. Salah satu punca kita tak nak bebankan cikgu jadi penyimpan mohon barang-barang tab dan juga aset-aset pelajar. Sebab nanti sekarang kalau tak ada surat berkeliling, alamatnya separuh gaji cikgu dibayar untuk gadget yang hilang. Yes, itu antaranya lah kan, betul juga. Antara jalan. Tapi itu dah jadi keperluan kan, Datuk? Dah jadi keperluan, bukan lagi barang mewah. Itu perlu. Kita pun dalam rumah pun bergerak dengan handphone. Takut ada tertinggal, tak baca ke maklumat, tak dibaca ke dan sebagainya. Jadi tapi kena seriously thought lah, maknanya kena dipikirkan betul-betul how to optimize benda tu kan. Sebab kalau pengeliling lama tak membenarkan, tapi macam kata cikgu Daila tadi lah, maknanya diri ada set issues yang menyebabkan jadi beban pada cikgu. So kena fikirkan lah what is the best way. Tapi moving forward saya rasa kena macam tu. Atau Datuk juga boleh tolong bawakan ke atas peluang ini, isu ini. I cuba lah. Okay, thank you very much. Kalau tak ada apa-apa lagi dari Datuk, Dr. Mustafa, saya nak serah balik kepada moderator untuk menutup sesi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengongsian Teacher M dan juga penlibatan semua yang terlibat, termasuk koordinator dan co-koordinator. Saya rasa ini perkongsian yang sangat best sebab kita boleh interaksi secara direct dengan kita punya koordinator kita sendiri dan dapat maklum balas yang teruslah. Okay, jadi saya harap perkongsian kali ini sangat bermanfaat kepada semua audiens yang ada dan sila sertai ke siri akan datang dan jangan lupa untuk subscribe this channel. Maksudnya daftar diri ke dalam Connecting Dots Learning, pembelajaran naratif baru. Saya sharekan saya sharekan kita punya apa, Allahumma salli ala Muhammad, link website. Saya akan sharekan website dan sebelum kita mengundur diri, mungkin kita boleh masuk ke sesi penggambaran. Okay, so please jangan tutup video. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, saya snap picture ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, semua dah bersedia dengan senyuman yang begitu manis. Okay, tapi saya menggunakan secara tradisional menggambar dengan menggunakan phone. Okay, kalau ada cikgu-cikgu dalam grup CDL yang boleh screenshot, so kita tolong bersama cikgu lain juga. Cikgu. Okay. Okay, kita get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Kita pergi satu page ke satu page. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Satu. Hopefully cikgu-cikgu
tidak tulis pada chat. Okay. Okay, senyum semua dengan senyuman yang paling manis. Okay, 1, 2, 3. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita ada 3 page. Ini page yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dan page yang terakhir, page yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih para audience. Okay, saya harap sesi kali ini sangat memberi manfaat kepada semua dan teruskan untuk berada daripada sesi yang ke-8 iaitu tentang bagaimana menggunakan Canva secara menarik dalam PDP. InsyaAllah. Okay, sekian daripada pihak kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Cikgu Ami. Sorry for the trouble. Saya mohon maaf ya atas Terima teknik. kasih semua. Good job, Teacher M. Thank you.